Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang ni adalah waktu kelas sains tingkatan 5 dan saya akan mengajar chapter 3 Chapter 3 Preservation and Conservation of the Environment. Okey. So dalam Google Classroom kita dah buat tugasan ni. Satu adalah slide. Kamu kena buat slide dan satu lagi adalah latihan yang berkaitan dengan chapter 3. Okey, tapi pada masa sama saya pula tidak langsung menyentuh tentang chapter 3. So saya rasa saya kena emphasizekan beberapa perkara dalam chapter 3 ni yang kebanyakannya pelajar selalu keliru. Okey, so pertama sekali adalah kita akan belajar natural cycle. So natural cycle ada berapa yang kamu dah tahu? Kamu dah tengok slide tu kan? Natural cycle ada berapa? Tengok dekat chat, boleh balas. Ada 3, very good. Apa dia? Apa dia natural cycle yang kita dah belajar? Carbon lagi, mana bagus, water, selain tu nitrogen. Okey, so 3 cycle tu. Okey, boleh tak beritahu saya kenapa kena ada cycle-cycle tu? What is the importance of the cycles? Okey, dekat chat. Balance natural, okey, nak bagi balance. Lagi. Stable ecosystem, very good. Okay. Survival. Okay, kalau tidak nanti bumi ni tak seimbang, nanti haiwan boleh mati, tumbuhan boleh mati, so nanti bumi ni boleh mati. Okay, so saya akan teruskan, saya akan tunjuk gambar, saya akan terangkan pasal gambar tu. Okay, dengan kamu dah tengah tengok laptop atau handphone kan? Ada tak kamu sediakan dekat tepi kamu tu nota ke, kertas ke, pen ke? Okay, so kamu sedia buat nota apa? Okay, so first kali adalah nitrogen cycle. Okay, so nitrogen cycle ni kita dah belajar masa dalam nutrition kan? Dalam nutrition. Okay, so dia yang paling kompleks antara ketiga-tiga cycle. Okay, so kita akan ulang. Saya akan ulang secara briefing je lah. Saya tak terangkan secara mendalam. So dia berasal daripada nitrogen di udara. Nitrogen di udara. Boleh tak beritahu saya berapa percentage nitrogen? Rasa tak? Ayu ni saya tak dengar saya. Orang lain boleh jawab tak? Okay, 78%. Very good. So banyak nitrogen di dalam udara. Tapi macam mana kita nak gunakan? Sebab kalau kita tarik nafas dan kita hembus balik, nitrogen tidak diserap di dalam badan. Okay. Siapa yang Aisyah Khairi. Okay. Aisyah Khairi saya mute kan Okay. So okay, Khadijah. Okay. So selamat datang Khadijah. Sekarang ni nitrogen tu macam mana digunakan? So dia akan bertukar menjadi nitrat. Ada 3 cara. Okay, ada 3 cara. 3 cara tu apa dia? Boleh tak beritahu saya? 3 cara nitrogen tu jadi nitrat. Saya dah ajar kamu kat kelas masa sebelum cuti tu. Lightning, very good. Lightning tukarkan nitrogen kepada nitrate. Lagi. Ayu ni tak ada speaker ke Ayu ni? Dimakan oleh haiwan. Haiwan bukan. Macam mana nitrogen tukar jadi nitrate? Bukan respiration, salah. Bukan respiration. Satu lightning tadi. Siapa? Aisyah Humairah kata lightning. Bukan, salah. Aisyah Humairah. Death and decomposition, salah. Daripada nitrogen gas kepada nitrate. Siapa-siapa Ayu ni tu dia kena cakap tu. Ayu ni. Nitrogen fixing. Betul. Khairul Sofia betul. Nitrogen fixing bakteria kan? Okay. Nitrogen fixing bakteria dekat akar serta-serta pokok je. Boleh tak beritahu saya pokok apa nitrogen fixing bakteria ni kat mana?
Akar pokok apa? Nodules. Okay, very good Khairi. Pokok kekacang. Pokok kacang, okay. Okay, so very good. So kat akar nodule, pokok kekacang. Leguminous. Leguminous. Okay, leguminous. Okay, luminous tu maksudnya bercahaya. Saya bayangkan pokok tu bercahaya. Okay, okay, so daripada nitrogen, okay ni daripada nitrogen ni, dia tukar jadi nitrate oleh lightning dengan nitrogen fixing bakteria. So sekarang ni, nitrogen tu dah jadi nitrate. Okay, lepas nitrogen dah jadi nitrate, what happen? Siapa yang akan serap nitrogen tu? Betul, masuk dalam akar tumbuhan. Very good. Plant akan serap nitrogen, nitrate tadi. So, bila plant jadi nitrate, dia dah serap nitrate, plant buat apa dengan nitrate tu? Saya tengok kamu faham tak? Plant tu dia buat apa dengan nitrate tu? Betul, plant akan gunakan nitrate tu sebagai protein. So, plant pun dah ada protein. Lepas tu ni ada lembu ni ataupun binatang akan buat apa binatang tu? Dia pun makan, lembu pun makan. Dia makan protein tu, apa jadi dekat protein tumbuhan tu? Dia akan jadi protein haiwan pula, animal protein. So animal protein. So tumbuhan dengan haiwan dia tak akan hidup sama lamanya kan? Setiap yang hidup akan mati. Okay, so bila dia mati, okay, dia akan decay, very good. Tapi siapa yang akan buat decomposition tu? Decay tu, siapa yang akan decay kan? Bakteria, very good. Nama bakteria tu apa nama bakteria tu? Nama bakteria yang decomposekan tu, yang decay kan. Very good saprophyte bacteria. Very good Aimuni. So saprophyte bacteria ataupun saprophyte fungi So ada dua, bakteria dengan fungi pun boleh decaykan corpse ataupun dead animals dengan dead plants. So bila saprophyte ni dia buat decomposition, dia tukarkan nitrate tadi tu, dia tukarkan protein tadi tu jadi apa? Very good, ammonium compound So bila dia jadi ammonium compound, okay, bila dia jadi ammonium compound, ni ammonium compound NH4 ni adalah ammonium compound. Ammonium compound ni kena tukar jadi nitrate oleh very good, nitrifying bacteria. Very good Khairil Okay, nitrifying bacteria ni dia tukar dua benda Dia tukar ammonium compound kepada nitrite dulu. Nitrite. Nitrite. Lepas tu nitrite to nitrate pun dia tukar oleh nitrifying bacteria. So nitrifying bacteria ni dia ada dua function. Satu tukar ammonium compound kepada nitrite. Satu lagi tukar nitrite kepada nitrate. So orang yang sama ataupun bakteria yang sama. Okay, so dia akan tukarkan ammonium compound kepada nitrate. Lepas tu nitrate ni bagaimana? Nitrate ni bagaimana? Pergi plant balik, very good. Plant pun serap balik. Tapi, tadi pada sama, ada juga nitrate ni tukar jadi nitrogen kan? Okay, so oleh siapa yang tukar nitrate ni jadi nitrogen balik? Sebab dia cycle dia kena pusing kan? Nitrate. Oleh denitrifying bacteria ataupun denitrification bacteria. So nama proses tu adalah denitrification. Denitrification adalah daripada nitrate kepada nitrogen gas. Okay. Daripada nitrogen gas kepada nitrate, nama dia nitrogen fixation. Fixation. So nitrogen fixation ni oleh nitrogen fixing bacteria. So kalau ada apa-apa masalah tentang nitrogen cycle boleh tanya sekarang. Nitrogen cycle ada masalah tak? Saya terangkan secara brief saja sebab kita dah belajar pun dulu.
Okey, tak ada masalah So saya teruskan dengan carbon cycle. Okey, carbon cycle ni simple sebab kita sendiri melakukan proses carbon cycle ni. Okey. So yang pertama sekali, carbon dioxide dalam udara sangat sedikit Boleh tak beritahu saya berapa? Berapa percentage dekat udara dekat? Okay, very good. 0.03. Tapi kita tak nak carbon dioxide ni banyak. Sebab nanti akan berlaku compilation iaitu yang kita akan belajar nanti adalah greenhouse effect. Greenhouse effect ni saya akan terangkan. So carbon dioxide ni tak boleh banyak-banyak kat udara. Dia kena sikit je. Okay. Yang menyumbang kepada carbon dioxide ni sangat banyak. Tapi yang menukarkan carbon dioxide kepada oksigen ni sikit je, satu je. Yang menyumbang ni banyak. Contohnya daripada factory and vehicles emission. Okay. Okay, daripada kilang-kilang dia menghasilkan carbon dioxide. Okay. Lepas tu, okay, ni gambar apa ni? Ini gambar apa? Okay, so betul combustion of fossil fuel kan? Sebab dalam kereta tu ada fossil fuel petroleum. So petroleum tu, pembakaran petroleum tu menyebabkan terhasilnya carbon dioxide. Okay. Plant respiration. Apa maksud respiration? Respiration. Apa maksud respiration? Someone tell me? Dekat chat. Apa maksud plant respiration? Bernafas. Very good. Betul Aina. So, pelan pun bernafas, animal pun bernafas, kita pun bernafas. So, menghasilkan carbon dioxide. Okay. Daripada yang sama tadi, dead organism dengan waste product ni akan decompose. Masa decomposition tu pun menghasilkan carbon dioxide. Okay, so banyak perkara yang menyebabkan carbon dioxide terhasil. Tapi satu sahaja cara carbon dioxide ni boleh kurang. Boleh tak beritahu saya, macam mana cara untuk kurang carbon dioxide dekat dalam? Okay, very good Raja Sofia ni betul, photosynthesis. So photosynthesis ni, dia akan menyerap carbon dioxide dan menghasilkan apa dia ni? Dia tanam pokok banyak dah kan, photosynthesis kan? Dia hasilkan apa? Bila dah serap carbon dioxide, okay, very good. Dia akan hasilkan oksigen. Okay. Zaira, selamat datang Zaira. Demam ke Zaira? Zaira demam baru bangun tidur Zul? Okay. Semalam Zaira yang cakap nak apa? Okay kan semalam? Last kali mesej saya. Okay. Tak apa. Okay, so tadi photosynthesis satu je. So apa jadi kalau kita potong pokok ni, tebang pokok banyak-banyak, tak tanam balik? Apa jadi kat bumi ni? Kalau kita potong pokok banyak-banyak, apa jadi? Jadi banyak carbon, very good. Okay, carbon dioxide tak diserap, betul. Kurang oksigen, betul. Kesihatan terjejas sebab banyak carbon dioxide. So, okay, so kita tak boleh banyak carbon dioxide kat udara Okay. Dan saya nak beritahu pasal sebab kita kan salah satu sebab banyak karbon dekat udara adalah sebab factory dengan vehicle emission kan. Okay, sekarang ni kita kena tengah coronavirus punya lockdown, betul tak? Lockdown sebab coronavirus. So apa jadi? Apa jadi Esther? Apa jadi dekat bumi sekarang ni? Bila kita manusia dah lockdown, dah duduk rumah je, tak kerja. Okay, kenapa carbon dioxide makin kurang? Sebab tak ada factory keluarkan asap. Sebab apa? Tak ada factory keluarkan asap sebab tak ada orang kerja dah kan? Tak ada kereta, semua factory tutup kan? So gas-gas tu tak ada, terbebas di udara. Okay, so kadang-kadang kita boleh fikirlah, mungkin sebab tu lah Tuhan suruh virus ni tersebar luas kan.
Ada hikmah sebaliknya supaya bumi ni, sebab sekarang bumi tengah sakit kan. So, bila manusia dah tak kurang, tak keluar, so tak guna kereta, tak kerja, sebenarnya carbon dioxide dekat bumi akan berkurang. So, dalam pada sama kamu duduk rumah. Okay, kamu duduk rumah, kamu bersosial dengan parents kan. Jadi makin rapat dengan keluarga. So, makan banyak sikit kan. Okay, so itu adalah carbon cycle. Carbon cycle ni simple je, senang je. Tak ada masalah. Okay. Ulama dalam ilmu akhirat aku bagus Marisha. Okay. Okay, last cycle adalah water cycle. Okay, water cycle. Dekat sini patutnya ada respiration. Kenapa kena ada masa respiration pun ada masuk dalam water cycle? Kenapa? Patutnya dalam water cycle ada respiration. Itu bukan sweating, bukan respiration. Sebab udara ada air plant. Cuba kamu bernafas bukan keluarkan gas sahaja kan? Bila kita bernafas sebenarnya kita mengeluarkan wap air juga. So sebenarnya kita bernafas pun kita menambahkan water dekat atmosphere juga. Okay? So kita start dengan dekat laut ataupun dekat lake ataupun sebarang air dekat permukaan, dia akan berlaku evaporation di mana ditukarkan liquid tu gas. So dia akan naik ke atmosphere. So evaporation ni naik, okay, dia jadi awan. Awan ni kat sini dia berlaku condensation. Okay, boleh tak beritahu saya apakah state of matter untuk cloud? Okay, apa keadaan dia? Cloud ni dia gas ke, dia liquid ke, dia solid? Cloud ni gas ke, liquid ke, solid? Okay, gas, liquid. Saya nampak satu je jawapan yang betul. Jawapan dia adalah liquid. Dia sebenarnya adalah cecair yang ringan, cecair yang berkumpul dan jadi awan. Sebab tu kalau kamu dekat macam gunung yang tinggi, kamu lalu dekat awan, kamu akan rasa basah-basah. Kamu akan rasa basah dekat kawasan yang ada awan. Sebab asalnya dia adalah cecair. Okay. So cecair ni sebab dia tukarkan gas kepada cecair. Okay, sebab dia tukarkan gas kepada cair, so sebab tu kita namakan dia condensation. Betul tak? Condensation adalah from gas to liquid kan? Sebab awan tu adalah liquid. Okay. So bila dia dah berat, awan dia dah berkumpul, dah berat, dah banyak air, dia jadi warna kelabu sebab cahaya tak boleh tembus dia dah. Okay. So dia akan jadi hujan. So hujan ni kita panggil dia precipitation. So precipitation ni ada banyak jenis. Satu adalah hujan. Hujan ni adalah cecair. Kalau dalam keadaan hujan, precipitation dia macam mana? Kalau precipitation dia dalam keadaan solid. Very good. Snow Sofia? Okay, betul. Snow. Kalau snow tu terlampau besar, dia boleh jadi hailing. Hailing tu macam mana hailing? Hailing tu adalah batu besar jatuh. Batu ais besar jatuh daripada awan. Kalau kena dekat kereta, kereta boleh pecah. Itu. Ais batu. Hujan air batu. Itu kalau terlampau besar lah precipitation dia. Ada. Tapi bukan kat negara kita, alhamdulillah. Sebab negara kita panas. Okay. Lepas tu, apa dah jadi? Nanti kamu google Okay. Lepas tu, bila dah turun, air hujan tu dah turun, siapa yang akan serap air hujan tu? Kamu serap ke? Kamu mandi air hujan, kamu serap air hujan tu? Okay, plant akan serap Plant akan serap air hujan tu. Okay, ini saya nak ajar satu konsep. Kamu dah belajar pun masa dekat mendengar rendah, tapi saya nak ulang balik. Term yang ini nama dia adalah transpiration. Saya buka pen.
Cikgu kes. Okay. So, ni pokok. Okay, kamu excuse saya punya lukisan yang sangat cantik ni. Kejap sorry. Okay, so ni pokok So kita nak ajar konsep ni, transpiration. Okay, apa maksud proses transpiration? Okay, proses transpiration ni adalah, okay, thank you lukisan saya ni tak adalah orang. Okay, adalah proses daripada root ni dia absorb water. Root ni absorb water. Water is absorbed from the roots. Okay, and then dia lalu dalam xylem flower tu, xylem flower. Water dari mana? Dari tanah, tanah. Dekat tanah. Sebab tu kau ingat kau berdiri ke, kau bayang ke, kau dapat ke? Okay. Kau tu golek pun boleh Okay, so water ni akan masuk, dia akan masuk dalam batang ni, dia akan masuk dekat dahan, dan last sekali dekat daun. Okay, ni water je akan naik. Water naik, lepas tu dekat daun pula, sebab tu ada embun Okay, lepas tu ada water droplets. So, pasal water droplets ni pula, dia akan evaporate ke atmosphere. Okay, so ini adalah nama dia transpiration. Air tu keluar dari daun. So process transpiration adalah absorption of water from the roots. Okay, nanti lepas dia lalu terang tu, lepas dia lalu dahan tu, lepas tu pergi ke leaf ke daun. So keluar dari daun tu, dan daripada air dari daun tu keluar, dia jadi dia akan condense dia akan condense, dia akan evaporate, dia akan ditambahkan water content dekat atmosphere. Okay, siapa faham tak kenapa transpiration tu boleh tambah? Nanti main datang balik dia. Okay. So transpiration, itulah transpiration tu boleh tambahkan, transpiration tu boleh tambahkan water content dekat udara. Okay, faham tak? Water cycle. Water cycle ni sekarang okay Okay. So, okay, ada satu perkataan dekat sini. Percolation. Apa maksud percolation ni? Percolation. Siapa tahu percolation tu? Okay, percolation ni maksudnya air tu bila dia masuk dalam tanah, bukan daripada pokok, dia masuk dalam tanah, tanah ada banyak ruang udara kan, dia macam ada ruang, kan dia macam batu-batu, pasir-pasir, air akan menyerap, akan serap lalu, dia akan serap lalu pasir-pasir pokok-pokok tu, dan akhirnya akan masuk juga ke dalam laut ataupun sungai, betul? Akhirnya akan masuk ke sungai atau laut, dan lalu daripada serap lalu daripada tanah tu. Itu adalah percolation. So, contoh percolation yang kita buat dalam kehidupan harian ni adalah ni Ini ni. Ini pun kita panggil dia percolation. Kalau kamu buat kopi, letak kopi, serbuk kopi, letak air atas dia, itu maksudnya percolation. Air kopi tu lalu celah-celah serbuk kopi tu, akhirnya masuk. Itu masuk percolation. So, instead of masuk dalam cairan kopi, so air tu masuk dalam celah tanah, dia pergi masuk dekat tasik ataupun laut. Macam penerusan, bukan penerusan, dia lalu je. Proses dia lalu tu nama dia percolation. Tu macam ibarat je. Okay.
Very good. Okay, so water cycle dah settle. So, saya tak risau sangat. Okay, next saya nak ajar tentang food web Okay, food web ni kamu dah belajar juga masa menengah rendah atau sekolah rendah. Okay, tapi saya tengok masa saya tanda tu ada beberapa kawan kamu atau kamu sendiri yang salah konsep di mana kalau padi berkurang, kalau tikus berkurang, padi meningkat ke padi menurun macam tu. Kamu macam salah konsep kat situ. Yang soalan objektif tak silap saya. Okay, sebab tu saya nak betulkan balik konsep tu. Okay, so sekarang ni kita start. Okay, apa-apa pun food web, apa-apa pun food chain, dia kena start dengan producer. Very very good ini, producer. Awana So producer ni adalah okay, Hamiza green plant adalah yang buat fotosintesis. Dia kena plant yang buat fotosintesis. Kalau fungi tak boleh terima sebab dia tak ada chloroplast Dia kena plant yang boleh make their own food. Very good. So, start dengan producer. Lepas tu, haiwan yang makan producer tu, kita panggil dia, apa dia? Consumer. Very good. So, kita panggil dia primary consumer. Sebab dia yang first kali makan. Okay. Primary consumer selalunya adalah herbivore. Dia mesti herbivore yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Okay. Lepas tu, yang makan primary consumer, kita panggil dia adalah secondary. Very good. Secondary consumer. Dan yang makan secondary consumer, kita panggil dia tertiary consumer. Okay. Saya nak tanya soalan. Kamu nampak tak food web ni? Kamu nampak tak ada dragonfly, ada fruit fly, ada mango. Sekarang nampak kan? Okay. Boleh tak beritahu saya, dekat sini siapa yang producer? Kat sini banyak gambar. Siapa yang producer? Okay, very good. Corn. Selain daripada corn ada banyak tu. Ada flowering plants, ada mangoes. Very good. Okay, ada juga lavenders. So, ada 4 producer kat sini. Corn, flowering plant, lavenders dengan mangoes. Okay. Lepas tu boleh tak beritahu saya primary pula? Siapa primary consumer? Fruit fly. Okay, betul? Grasshopper. Rama-rama. Okay, butterfly. Very good. So, ada berapa? Ada berapa primary consumer? Ada 3 kat sini dalam gambar ni Lepas tu, primary consumer tu pula dimakan oleh secondary consumer. Kat sini siapa ke secondary consumer? Rat. Lagi? Frog. Katak I. Kenapa dah yang I? Kalau katak ni saya suka tengok katak yang dia keluar daripada belakang tu. Apa tu? Katak yang anak dia keluar daripada lubang-lubang kat belakang tu. Okay. Sautrash. Okay. So, semua tu adalah secondary consumer. Okay. So, tertiary consumer kat sini pula siapa? Tertiary consumer. Okay. Tertiary consumer. Wolf. Okay. Very good. Python dengan eagle. Okay. So, sekarang ni kamu dah tahu. Semua dah tahu nama-nama dia. Okay. Sekarang ni, what happen kalau producer ni bertambah? Okay, boleh beritahu saya. What happen kalau producer ni bertambah? Dia punya bilangan, number dia bertambah. Okay, kalau dia banyak gila corn ataupun banyak gila flowering plants. Apa berlaku dekat number lain? Okay. Semua pun bertambah. Primary consumer bertambah, secondary consumer bertambah, tertiary consumer. Kenapa bertambah? Soalan saya, kenapa bertambah? Sebab makanan banyak. Sebab dia makan banyak, so dia hidup lama, so boleh beranak lagi, so dia bertambah lah. Okay. Tapi, dia akan susah kalau makin lama yang lain pula akan berubah. Sekarang ni, kamu kena fikir betul. Kalau first consumer dia berkurang, apa jadi? Okay, kenapa secondary consumer berkurang? Sebab tak ada makanan, betul. Very good. Bila secondary consumer berkurang, tertiary consumer? Tertiary macam mana? Tertiary consumer pula
pun berkurang sebab secondary consumer berkurang. Okay. Tapi what happened to the producer? Betul. Okay. Khadijah cakap betul. Producer bertambah. Hamizah pun cakap betul. Okay, semua. Okay, very good. So, producer bertambah sebab apa? Sebab apa producer bertambah? Sebab tak ada benda nak makan. Primary consumer tu dah tak ada nak makan. Producer tu. Okay, very good. Okay, sekarang ni beritahu saya pula. What happen, ni susah sikit. What happen kalau tertiary consumer pula yang berkurang? Tertiary consumer pula berkurang. Secondary consumer bertambah. Okay. Lepas tu, what happen to the primary consumer? Betul, primary consumer berkurang sebab secondary bertambah. So, apa jadi dekat corn, primary plants, lavender dan mangoes? Producer bertambah, betul. So, kamu kena fikir sikit-sikit Kamu kena fikir layer by layer. Apa jadi dekat next dia? Okay. So, sekarang ni saya nak cakap pasal number. Tadi kamu dah faham dah number Okay, kalau number pula, dia akan jadi number, dia akan jadi bentuk piramid Okay. Di mana di bawah sekali, kalau number dia, bawah sekali producer kena paling banyak. Okay, producer kena paling banyak. Okay. Lepas tu, next adalah primary, very good. So, ini adalah primary consumer. Okay. Next adalah secondary, very good. Kamu ni aktif hari ni sebab mungkin dah bangun tidur. Tadi masih tidur lagi. Okay, ni secondary consumer. Okay, last sekali adalah tertiary. Okay, saya nak tanya kamu. Kenapa kena macam ni? Macam mana je tertiary ni? Macam mana je tertiary tolong? Tertiary. Okay. Consumer. Okay. Kenapa? Aisyah tadi salah je lah. Okay. Kenapa tertiary consumer ni nak kena sikit? Kenapa tak boleh banyak-banyak? Kalau banyak, teruskan. Habis dah semua. Okay, betul. Kalau banyak tertiary consumer ni, habis dia makan secondary consumer kan? Habis dia ni. So, ekosistem makan tak balance matilah semua hewan. Tapi produksi bertambah betul. Okay. So, maksudnya tak balance ekosistem tu. Okay. So, ini adalah wakil untuk number of organism ataupun number of organism in an environment. Okay. So, bilangan So, maksudnya makin ke atas, bilangan ni pun akan berkurang. Tapi juga, piramid juga boleh mewakili apa? Piramid juga boleh mewakili the amount of energy. So, maksudnya daripada energy daripada producer paling banyak. Lepas tu, primary consumer pula, dia makan producer. So, energy dia akan okay, kenapa energy berkurang? Sebab dia makan producer tu, dia gunakan energi yang dia makan producer tu bukan untuk bergerak sahaja. Digunakan untuk bernafas, untuk buat sel-sel baru. So, energi dia makin lama makin berkurang. Zoom pergi toilet. Tak minta izin pun. Okay. Bawa phone tu ke toilet. Okay. Siap Zoom. Kau ni asyik beli Zoom je. Dia dah demam. Okay. Okay, saya nak explain Okay. So, sekarang ni producer. Producer ni, dia dapat tenaga dari mana? Betul saya. Dia dapat tenaga dari mana? Okay. Producer ni dapat. Okay, very good. Matahari. Okay, kita bayangkan kalau lah kita ni boleh buat makanan macam tumbuh-tumbuhan, kau boleh keluar, tanda tangan, dah dapat dah kan tenaga. Oh, best gila kan? Tapi kita tak diceritakan macam tu Apa macam mana? Okay. Okay, so yang boleh buat macam tu, yang boleh absorb sun energy ni adalah, solar energy ni adalah producer.
So producer ni dia serap tenaga tu, tapi tenaga tu bukan digunakan untuk jadi tenaga kepada kalau haiwan lain makan dia, tenaga tu tak 100% pergi ke haiwan tu. Dia ambil tenaga daripada matahari tu untuk buat sel dia, untuk tambahkan, untuk cari air kalau pakai roots. Kalau macam daun kena tambah sel, dia kena cari matahari pula. So tenaga tu digunakan untuk pergerakan ataupun untuk benda-benda hidup lah, bernafas semua. Okay, buat buah. Okay, very good. Lepas tu, bila haiwan lain makan dia, primary consumer makan dia, tenaga tu berkurang lah sebab tenaga tu dah pakai untuk benda lain. Okay? Fokus. Okay. So, bila dia makan, dia pun gunakan tenaga tu untuk buat benda lain, bernafas, untuk buat sel. So, tenaga tu makin berkurang. So, nanti secondary consumer makan pula, tenaga tu pun dia sendiri gunakan. So, tenaga tu berkurang. So, last kali terjadi consumer, paling kurang tenaga dia dapat. Sebab tu tenaga dia makin lama makin berkurang. Sebab dia dah guna. Dia bila yang kena makan tu dia ambil sikit je tenaga. Okay. Itu adalah piramid energy dengan number. Number piramid. Okay. So next saya nak terangkan. Okay. So lagi 2 lagi sebab kita stop. Ada 2 lagi perkara saya nak cerita pasal chapter 3. Saya tak cerita pasal natural disaster sebab itu macam common knowledge. Contoh natural disaster adalah tanah runtuh, soil eruption, lagi apa? Typhoon, very good, hurricane, flood. Okay. Hamizah tu. Saya buat ozone layer depletion dengan greenhouse effect ni sebab ramai sangat pelajar yang confuse antara dua ni. Sebab dia melibatkan matahari dan dia melibatkan bumi. So gambar dia macam sama tapi saya dia lain. Okay. Lepas tu saya nak terangkan pasal dua ni. Lepas tu kita habis kelas. Okay. So kalau kamu tengok ozone layer depletion, layer macam sama kan. Okay. Kalau kamu tengok ozone layer depletion, dekat bumi ni, bumi kita yang sangat indah ini, okay, yang dijangkiti coronavirus ni, okay, dia ada ozone layer. Dia ada ozone layer. Tujuan ozone layer ni adalah untuk tapis UV radiation. So ozone ni sebenarnya adalah kalau formula dia adalah O3. Okay, kalau ni kita panggil dia ozone. Kalau O2 kita panggil dia oxygen gas. Kalau O2 kita panggil dia oxygen gas. Kalau O3 nama dia ozone. Okay. So dekat ozone ni sebenarnya O3 dia terapung kat sini. Ozone So ozone ni bila radiation lalu dia akan tapis dan tak banyaklah radiation tu masuk ke dalam bumi. UV light UV light tu tak banyak nak masuk. Kejap Dini dapat masuk ke? Dia bukan panas. UV light dia tak panas. Dia bukan pasal panas. Betul. UV light ni kalau kena kat kulit, dia akan menyebabkan kanser kulit. Kalau kena dekat daun, chloroplast dia akan mati. Sebab tu kamu kena pakai lotion sunblock tu. Bila keluar rumah, dalam rumah pun kena pakai sunblock, sunscreen. Yang SPF dia tinggi. So ada 2 jenis UV, ada UV light A, ada UV light B. Okay, tapi dalam PX tak ada UV light A, UV B tak apa. So cara nak elakkan kita pakai tu daun tu jadi kuning. Jadi kuning tu ada banyak sebab. Mungkin kekurangan nitrogen ke? Ada banyak sebab untuk daun tu jadi kuning. So mungkin salah satu dia adalah ozone layer depletion Okay. So sekarang ni simple je. Dia punya benda tu simple je. So ozone ni adalah tujuannya untuk tapis ultraviolet. Kalau tak ada ozon ataupun ozone layer ni deplete ni maksudnya penipisan Bila deplete, nanti radiation tu kena kat kita, habis. Okay. Senang. Boleh tak faham ni? Miza okey tak lagi dengan ozone layer depletion? Simple je. Okay. So sekarang ni saya nak pergi ke greenhouse effect.
Okey, boleh tak beritahu saya apa maksud greenhouse effect? Apa kaitan dengan global warming? Apa maksud greenhouse effect? Rumah hijau, kesan rumah hijau. Salah permai ke? Semua salah bila seri permai. Okey. Salah. Okey, greenhouse ni rupa dia macam ni sebenarnya. Tapi kat Malaysia tak banyak lah. Dekat negara orang putih banyak Rupa dia macam ni. Ni saya rupa greenhouse. Kenapa orang putih ni dia buat greenhouse? Sebab dia ada banyak musim. Bila banyak musim, bila boleh tanam pokok, musim sejuk dia tak ada daun. Tak ada daun tak ada tumbuh-tumbuhan. Okay? So, dia buat greenhouse ni supaya dia boleh trap the heat, betul ini betul. Dia nak trap panas, Syahrazana betul. Bangunan tu tujuan dia untuk tanam tumbuhan supaya hidup lah. Tak bagus bagus. Dia bagus untuk negara yang sejuk lah. Macam dia ada dia akan trap. Kamu tengok video kartun ni kan? Dekat sana sejuk kan? Kalau dekat Malaysia buat, memang cari nahan lagi panas lah kan? Okay, so dekat negara sejuk ni, bila musim sejuk je dia akan trap heat tau. Dia akan tutup. So, matahari masuk, bila heat masuk, dia akan trap, dia akan pantul dalam greenhouse ni. Kalau musim panas nanti dia buka tingkap tu akan terbuka. So dia tak tutup lah. Kalau masa sejuk dia tutup semua. So maksudnya tumbuh-tumbuhan dalam greenhouse tu hidup lah. Okay. So dia bila bila matahari dia masuk, dia bawa haba kan. Haba tu akan terpantul sebab ada cermin tu. So cermin tu yang menyebabkan heat tu trap. So kalau kamu bayangkan bumi ni macam greenhouse, apa dia cermin tu? Cermin tu apa? Diwakili oleh bukan ozon Bukan ozon. Bukan ozon. Diwakili oleh bukan atmosfer. Bukan UV. Bukan sun. Bukan earth surface. Carbon dioxide Ni bumi. Bumi yang tiada riba. Okey dah. Ni bumi warna hijau. Lepas tu dia ada juga kawasan air. Saya tak tahu lagi Kalau tahu je lah. Kita balik. Warna biru Lepas tu ada hijau Aku dah dry lah. Ini adalah planet bumi dekat dimensi lain Kamu boleh dry lah. Macam tu lah. Okay, ni bumi. Pluto is not a planet. Okay. So, kita ada banyak layer of atmosphere. Okay, kita ada banyak layer of atmosphere ni. Ni tak hijau sangat, ni bumi lain ni. Okay. So, yang ini kita panggil dia greenhouse gas. Okay, greenhouse gas ni ada banyak. Greenhouse gas ni ada carbon dioxide. Okay, ada mesin. Masih ada lain, saya tak ingat ada lain. Tapi ini antara greenhouse gas. Okay, so greenhouse gas ni dia yang merangkap, dia yang mewakili cermin dekat dalam greenhouse tu. Okay. Dia ada water vapor, carbon monoxide, very good. Nitrogen dioxide, bagus Okay, itu adalah greenhouse gases. CFC bukan, CFC saya lupa nak beritahu tadi. Apa yang menyebabkan ozone layer tu deplete? Yang menyebabkan ozone layer deplete tu di CFC. Tapi CFC dia bukan menyebabkan greenhouse gas, bukan. Tu kamu kena bezakan. CFC dia menyebabkan berlubangnya ozone layer ni. From refrigerator lagi, selain daripada refrigerator.
Selain refrigerator, aircon, aerosol. So macam mana nak elakkan daripada CFC itu terbebas? Okay, kita gantikan dengan alat-alat elektrik yang tidak menghasilkan CFC. Nama yang itu adalah HCFC ya. Very good. HCFC ni adalah ganti kepada CFC tu. H tu hydro tu air. So jangan guna CFC, tapi kita gunakan HCFC. Okay. Aerosol pun ada juga dia punya sumber, dia punya apa, dia base dia adalah water base juga. So kita pilih. Kalau masa kamu beli tu, kamu pilih yang HCFC. Ada. Okay. Lepas tu, itu yang menyebabkan ozone layer akan deplete ataupun ozone hole tu. Tapi dia tak menyebabkan greenhouse effect. Sebab greenhouse effect adalah gas ni. Gas methane. Tadi kamu cakap dengan saya tadi apa? Nitrogen dioxide lah ya. Saya tak ingat dah. Water vapor. Okay, dia yang memerangkap udara, yang memerangkap heat. Okay. Tengok diagram greenhouse effect saya. Okay, mula-mula heat ni banyak masuk. Dalam udara, dalam bumi dia banyak masuk. Okay, nitrous gas Okay. Dia banyak masuk, tapi bila dia masuk sebenarnya dia kena keluar balik. Sepatutnya. Tak banyak pun sikit lah keluar kan. Ni. Tapi bila ada ozone layer ni, okay, patutnya dia masuk, masa dia keluar kan. Tapi bila ada ozone layer ni, bila dia masuk, dia pergi ke permukaan bumi, dia akan terpantul. Dia terpantul kena dekat greenhouse effect, lepas tu terpantul balik kat bumi balik. Macam tu. Faham tak ni? Faham tak diagram saya ni? Okay. Sepatutnya dia keluar kan tadi. Patutnya dia keluar. Tapi sebab ada greenhouse gas yang sangat banyak. Cermin tu yang merangkap. Betul. Cermin tu yang merangkap. Tapi sekarang ni takkanlah bumi ni cover dengan cermin. So sebenarnya greenhouse gas ni adalah cermin tu. Kita faham tak analogi? Itu adalah analogi. So gas ni dia perangkap heat tu macam cermin dekat greenhouse. Macam tu. Dia bagus kalau sikit. Maksudnya dia macam perangkap haba tu, kita boleh gunakan haba tu, tak adalah sejuk bumi ni semua ais kan. Tapi kalau banyak sangat tu, patutnya kita ada North Pole dengan South Pole tu ada ais kan. Betul tak? Okay, sepatutnya. Okay. Kalau belah bumi ni terlampau sejuk, sikit apa? Sikit. Kalau lah macam sikit sangat greenhouse gas ni sangat bagus, betul. Kalau sikit sangat greenhouse, nanti bumi sejuk. So bumi sejuk, kita boleh mati sebab sejuk sangat. Sebab tak cukup greenhouse gas. Tapi kalau banyak sangat pula, sebab tu kena balance bumi ni kena balance. Kalau banyak sangat greenhouse gas, nanti bumi panas sangat pula. Ais tak ada. Bila ais dah cair, apa jadi kalau ais cair? Siapa boleh beritahu saya, apa jadi kalau ais cair? Betul, dia akan jadi kenaikan paras air laut. Betul? Bila water level naik, bumi pun boleh tenggelam, so tanah pun berkurang. Bila tanah berkurang, apa jadi kat manusia? Manusia tak ada tempat tinggal, tumbuh-tumbuhan tak ada tempat tinggal. Aku ada semua mati Dia kena sikit-sikit, kau kena beritahu cerita sikit-sikit. Kau jangan terus semua mati. Okay. So contoh bandar. Okay, beritahu saya contoh bandar air. Dekat Itali, nama dia Venice Venice ni bandar air Okay. So makin lama bandar dia makin naik dia punya paras air dia. Dia nak tenggelam. Lepas tu yang menariknya,
Bila coronavirus dia serang Itali kan? Saya pernah pergi. Bila coronavirus serang Itali, Itali ni tak, orang dia dah makin mati ataupun duduk rumah, dia tak melakukan pencemaran. So air dia cantik. Very good. So bila air dia cantik, dolphin datang. Apa ni? Ikan-ikan datang. Sebab dah tak ada pencemaran. Uh, Okay. So sebenarnya ada kebaikan juga kan semua ni. Saya pun dapat buat kelas online dengan kamu. Okay, Hamizah, boleh tak bezakan greenhouse effect dengan ozone layer ni, ozone layer depletion? Okay, satu UV light, satu lagi heat. Dia punya beza dia, satu UV light, satu lagi heat. Satu dia dah tahan UV light daripada masuk ke bumi. Satu lagi perangkap. Satu Hamizah dia salah terbalik kan. So Hamizah nanti buat balik soalan tu. Hamizah dah buat ke? Saya tak tanya lagi. Okay, Safia ni okay. Bezakan dapat bezakan ozone layer depletion dengan is greenhouse effect. So itu sahajalah kot. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Kamu dah habis dah chapter 3. Siapa yang tak siap, tolong siapkan slideshow dengan apply insyaAllah apply. Terus siapkan slideshow dengan apa tu? Dengan latihan tu. Habiskan. Siapa yang dah siap boleh buat kerja lain lah. Aplikasi. Nanti saya akan buat survey dekat dalam Telegram. Nanti kamu jawab. So untuk esok kita akan masuk chapter baru. Yang esok ni wajib semua orang ada. Tolong campaign dekat orang lain untuk ada esok ada kelas dengan saya malam kan, Jumaat malam. Dan ikut jadual tu pukul 8. Sebab esok saya akan masuk chapter carbon compound. Ini memang totally baru, kalau tak ada memang susah nak jawab. Campaign nanti semua orang 26, 28 orang, 30 orang ada. Okey, itu saja. Saya tutup cerita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.